سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mengulang kaji satu ibadah yang penting, iaitu yang menjadi tiang bagi agama Islam, iaitu ibadah solat. Dan Alhamdulillah, kita melaksanakan solat setiap hari. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah solat yang kita lakukan. Dan semoga ia menjadi sebab untuk kita menjadi mereka yang menjauhi perbuatan-perbuatan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan menghalang kamu daripada melakukan perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Jadi insya-Allah dalam 3 pertemuan ini saya akan cuba untuk berkongsi bersama-sama dengan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan tajuk yang diberikan kepada saya untuk menyatakan kesilapan-kesilapan yang berlaku di dalam solat. Jadi kita bukan nak cerita tentang solat secara rukunnya, secara orang kata apa, secara daripada awal sampai sudah. Tetapi yang ingin kita fokuskan hanyalah dalam menjejaki kesilapan-kesilapan yang berlaku di dalam solat untuk diketengahkan, dan semoga ia akan membantu kita untuk memperbaiki mutu salat kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tidak menggunakan kitab-kitab tertentu yang menceritakan secara khusus tentang kesilapan-kesilapan seseorang yang melakukan salat. Tetapi insya-Allah saya akan menjadikan kitab Hasyiah Al-Bajuri yang merupakan huraian kepada Syarh Ibn Al-Qasim Al-Ghazi, yang merupakan juga huraian kepada Matn Abi Syuja', salah satu kitab utama dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Saya akan jadikan perbahasan kitab ini sebagai panduan saya. Maknanya saya akan membaca, akan study dulu kitab ini di rumah. Kemudian mana perkara-perkara yang ditimbulkan oleh Al-Imam Al-Bajuri yang ia dianggap sebagai satu kesilapan sewaktu seseorang melaksanakan salat, dan bila saya perhatikan ia mungkin berlaku atau pernah berlaku kepada masyarakat, maka saya akan nyatakan. Sebab ada juga contoh-contoh kesilapan yang disebut dalam kitab ini yang kalau saya tak sebut, tuan-tuan pun tak pernah terfikir nak melakukannya. Contoh seperti kita mengangkat takbiratul ihram. Ada tuan-tuan pernah tengok satu orang takbiratul ihram, contoh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumul quddusus salamul muhaiminul mu'minur raufur rahimu akbar. Pernah? Dalam hidup? Tak pernah. Tetapi dibincangkan dalam kitab, kalau perkara ini berlaku, maka sembahyang itu tidak sah. Kerana panjang di antara Allah dan juga akbar. Berbeza kalau satu orang sebut Allahul Karimul Azimu Akbar, sembahyang sah sebab pendek. Yang tu saya tak akan, ni contohlah. Saya tidak akan datangkan contoh-contoh seperti itu kerana dia secara realiti masyarakat insya-Allah tidak akan berlaku, melainkan setelah diberitahu. Contoh, satu orang bagi salam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Sah ke tak sah sembahyang? Yang tu kita pernah tengok tak ada orang bagi salam gitu?
Saya pernah tengok siapa? Anak saya Sebab apa? Sebab dia ikut kelas saya. Saya mengajar di Sungai Petani, di Kedah. Lepas tu saya cerita benda tu. Mudahnya dia buat sungguh. Sebab dalam perbahasan fiqh, sah solat kalau seseorang yang mengucapkan ketika bagi salam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Mudahnya dia sembahyang, dia buat begitu. Lepas tu dia kata sah baba. Dia kata sah, ayah sah. Jangan kata sembahyang dia tak sah. Itu sebab kita beritahu. Kalau tak diberitahu, maknanya tak terfikir di masyarakat nak melakukan perkara tersebut. Jadi dalam kitab fiqh yang dalam seperti kitab Hasyiatul Bajuri ini, ada beberapa perbahasan yang ditimbulkan yang jarang-jarang sangat berlaku dan mungkin tak pernah berlaku, tetapi diandaikan oleh para ulama kita kalau berlaku sah atau tidak sembahyang. Jadi yang tu saya tidak akan ketengahkan kepada ayah ibu yang dirahmati Allah. Kita hanya mencungkil daripada kitab ini beberapa perkara yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Bajuri yang mungkin berlaku dan pernah berlaku dalam masyarakat untuk dinyatakan supaya diperbetulkan. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut kesilapan di dalam solat, apa tujuan dia? Supaya kita memperbetulkan. Dan bila sebut kesilapan ni ada dua jenis. Kesilapan yang membatalkan sembahyang atau kesilapan yang tidak membatalkan sembahyang. Bila sebut kesilapan dalam solat, mungkin ada kesilapan yang kalau dibuat membatalkan solat. Contoh, satu orang dia bertakbir Akbarullah, dia tukar daripada Allahu Akbar, dia pergi tukar jadi Akbarullah, jadi batal sembahyang. Tapi orang tak pernah buat, jadi saya tak akan bincangkan dalam majlis yang akan datang. Tapi ini satu kesilapan. Kalau berlaku, dia satu kesilapan. Tetapi kesilapan jenis ini bukan sekadar kesilapan, tetapi membatalkan solat. Ada kesilapan yang dia tidak membatalkan solat, tetapi rugi orang yang melakukan perbuatan ini kerana dia telah meninggalkan yang terbaik. Dia sembahyang sah, tetapi dia melakukan satu perbuatan yang bercanggah dengan yang terbaik, bercanggah dengan perbuatan yang sunat. Dia bercanggah dengan perbuatan yang sunat. Jadi ketika itu, walaupun kalau dia lakukan juga tidak membatalkan solatnya, tetapi elok juga kita ketengahkan supaya kita sedaya mungkin dalam solat kita, kita nak biar solat kita itu bukan semata-mata sah, tetapi penuh dengan pahala-pahala disebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang disunatkan. Jadi saya juga mengiktibar itu sebagai kesilapan. Siapa yang, kalau contoh kita buat satu perbuatan yang tak sepatutnya, tapi sah sembahyang, cuma tak sepatutnya, maka saya juga akan nyatakan dalam majlis kita ini supaya perkara itu, walaupun kalau pernah kita lakukan sebelum ini, tidaklah membatalkan solat, tetapi sebagai satu peluang. Sebab saya sendiri pun sepanjang hidup saya, ini pertama kali saya diminta untuk menyatakan atau berkuliah khusus mengenai perkara-perkara yang merupakan kesilapan dalam solat. Jadi alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid Ridwaniyah kerana dengan berkat majlis ini saya pun study semula. Sebab kadang-kadang kita solat tapi kita pun kadang tak perasan, sebab kita dah tiap-tiap hari buat, kadang-kadang dia sudah jadi perbuatan yang sudah melekat dalam jiwa kita dan rupa-rupanya bukan itu yang sepatutnya. Jadi saya pun boleh study semula dan saya berkongsi dengan ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam majlis ni, kalau tuan-tuan nak bertanya, tak perlu tunggu sampai akhir. Sebab kadang-kadang soalan yang kita nak tanya tu, kalau kita kata tak apa, last kali tanya, udahnya terlupa tanya. Saya nak tanya soalan, Ustaz, apa dia? Saya terlupa soalan tu, tapi apa jawapannya? Udah. Macam mana cara saya nak menjawab tu, ya? Jadi kalau siapa yang ada soalan, boleh angkat tangan terus. Dan insya-Allah kalau saya ketika saya sebut tu ada benda dah selesai, saya izinkan untuk tanya. Tapi kalau saya kata nanti dulu, jangan tuan-tuan tanya pula, takut lagi kan elektrik yang tengah bersambung terputus, baliklah kita, ya. Jadi kalau saya pun terlupa apa nak cerita, ya. Jadi benda tu kena ni lah. Siapa nak tanya soalan, tanya.
Dan jangan malu tanya je. Dan saya tak takut dengan soalan, sebab jawapan dia ada dua. Jawapan kepada semana-mana soalan ada dua. Pertama dijawab, yang kedua saya kata saya tak tahu. Jadi dua jawapan dia. Saya tak perlu takut. Kalau dia nak tanya. Kalau saya tahu, saya kata saya tak tahu. Kalau saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. Jangan tuan-tuan kata orang panggil, orang tanya soalan tak tahu pula. Dah saya tak tahu, takkanlah saya nak temberang tuan-tuan pula. Jadi kalau saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. Nanti kita rujuk semula. Kerana perbahasan ibadah ini terlalu luas. Dan dalam kitab fiqah ada kitabut taharah, ada kitabus salah, ada tajuk cerita tentang kesucian, ada tajuk cerita tentang solat, ada cerita tentang puasa, tentang nikah kahwin, tentang hukum hakam, perundangan di mahkamah. Tajuk yang paling panjang sekali kitab fiqah adalah kitabus salah. Tajuk bicara tentang solat, supaya kita menumpukan solat, kerana dia adalah merupakan tali yang menghubungkan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan kitab ini, walaupun kita tak baca kitab ni harfan demi harfin, Ustaz Yusof tanya, Ustaz nak ada kitab tertentu ke? Saya kata tak ada. Tapi ini panduan saya. Jadi kita akan membaca kitab karangan Al-Imam Al-Bajuri yang beliau menghuraikan kenyataan Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi, manakala Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi pula menghuraikan ucapan seorang ulama lagi yang bernama Al-Imam Abu Syuja'. Jadi 3 orang alim yang telah bertanggungjawab. Bermula daripada Al-Imam Abu Syuja', beliau keluarkan kenyataan asas, lalu dihuraikan kenyataan itu oleh Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi. Akhirnya huraian Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi itu perlu lagi kepada pencerahan. Huraian dihuraikan pula oleh Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu ardah. Dan kitab ni dipanggil sebagai Hasyiah Al-Bajuri. Al-Imam Al-Bajuri atau nama betulnya Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad. Al-Bajuri itu merujuk kepada kampungnya. Kampungnya bernama Bajur, ataupun Baijur. Lalu dipanggil Bajuri, iaitu orang kampung Bajur. Jadi kalau tuan-tuan Al-Kuala Kansari, Al-Kansari contoh. Kansari, sedap punya tak? Al-Syekh Al-Kansari, orang Kuala. Jadi begitulah dia punya kadang-kadang nama para ulama ni dia merujuk kepada nama tempat. Al-Marbawi contoh, Syekh Idris Al-Marbawi, bukan namanya Marbawi, tapi sebab orang Lubuk, orang Lubuk Merbau, jadi disebut Al-Marbawi. Okey, sebelum kita memulakan kitab ini, panjang mukadimah kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Abu Syuja'. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah juga kepada Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi, dan kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada Al-Imam Al-Bajuri, serta kepada seluruh para ulama yang telah bersusah payah untuk kita, agar kita tahu mana satu halal, mana satu haram, supaya kita dapat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada 3 orang ulama secara khusus ini dan juga kepada seluruh para ulama Islam, kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk dalam solat, saya nak mulakan dulu dengan wudu. Sebab wudu adalah merupakan syarat sah bagi solat. Jadi kita akan cuba teliti sikit tentang wudu. Dia mungkin kesilapan yang mungkin berlaku, dan silap akhir bulan takut membawa kepada masalah dalam solat kita. Baik, yang pertama saya nak sentuh yang mula-mula dulu. Bila berwuduk, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagaimana yang sedia maklum, sewaktu berwuduk kita kena pastikan air mengenai seluruh anggota wuduk. Anggota wuduk iaitu seluruh wajah, seluruh tangan daripada hujung jari sampai ke siku, sebahagian kepala, iaitu asas sentuh. Walau yang disentuh hanya sikit di bahagian kepala. Itulah mazhab Imam Syafi'i. Yang tak disyaratkan
kena sapu semua kepala. Asal basahkan kepala, asal lembapkan kepala, selesai. Dan seterusnya adalah membasuh kedua kaki. Itu anggota-anggota wuduk. Jadi apabila sebut tentang wuduk, syarat sah wuduk ni adalah memastikan anggota-anggota tersebut tidak dihalang oleh air. Maka antara mungkin kesilapan yang berlaku adalah sewaktu kita bangun pagi untuk solat subuh, kita baru bangun tidur dan di mata kita ada taib mata. Lalu kita berwuduk dalam keadaan kita tak tonyoh dulu sini. Kita tak buang dulu taib mata. Lalu ketika itu dia akan menyebabkan bahagian kelopak mata ini tidak terkena air, lalu ia akan membawa kepada masalah yang besar, iaitu wuduk tersebut tidak sah. Jadi mula-mula sekali kita nak bangun sembahyang subuh, pastikan seluruh wajah kita ini sudah terkena dengan air, khususnya pada bahagian mata kita ni. Sebab bahagian mata ini kadang-kadang kita baru bangun dia kering, dia ada taib mata kering. Bila kita basuh, kita mungkin lalukan je air tu atas taib mata dan dia tidak menghilangkan tahi mata, menyebabkan bahagian yang ditutup oleh taib mata tu tak kena air, menyebabkan akhirnya wuduk kita tidak sah. Bila basuhan muka tak sah, tangan, kepala, kaki pun tak sah, jadi sembahyang subuh kita bermasalah, sembahyang subuh kita tidak sah. Jadi itu first kali kita kena berhati-hati sewaktu berwuduk. Pastikan kelopak mata kita ini memang tidak ada taib mata. Kalau ada, hilangkan. Dan kalau tak ada sekalipun, memang disunatkan kita menggonyoh-gonyoh di bahagian tepi mata ni, walau tak ada taib mata, sebab nak supaya pasti kawasan itu terkena air. Tapi janganlah tuan-tuan ambil air corah pula, buat apa tu? Basuh mata kan? Jangan. Kang ramai ke kedai spek, saya tak bertanggungjawab lah. Okey, kemudian bila cerita tentang wajah ni, basuhan pada muka, antara mungkin perkara yang kadang-kadang orang tak perasan, iaitu dia kena pastikan seluruh bulu, dalam masalah panggil sya'rah, segala bulu yang ada di wajah dia itu hendaklah kena dengan air. Cuma ada beza sikit pada orang lelaki kalau dia berjambang atau dia berjanggut yang tebal. Kalau awak duduk depan dia tu tak nampak dia punya kulit, tebal benar janggutnya. Selalunya orang Melayu kita taklah tebal sangat. Selalunya nak tebal ni orang Arab, orang Pakistan yang kalau janggut dia tebal, tidaklah mereka itu diwajibkan memastikan air mesti sampai ke kulit muka. Cukup dengan dilalukan air di atas bulu yang ada di wajah yang tebal tu. Tapi kalau macam yang tak tebal, contoh macam ni, anfaqah, kumis orang Melayu panggil kumis ni, orang Arab panggil anfaqah. Kena pastikan bulu ni terkena air dan kulit dia pun kena air. Jadi mana-mana bulu yang tak tebal, macam saya ni, janggut saya ni tak tebal. Orang kalau tuan-tuan jauh tak nampak, tapi kalau duduk depan saya boleh nampak kulit di sebalik janggut ni, sebab janggut saya jarang-jarang. Saya lepas tu tak ada jambang lepas tu. Teringin juga nak menjambang, udah cuba macam cara tak mau pula memang awak keturunan tak ada jambang, buat macam mana? Okey. Jadi bagi yang dia berjambang contoh, maka cukup dilalukan air di atas bulu tadi, bulu jambang tadi. Walaupun begitu sunat dia gosok. Itu sunatlah. Yang siapa yang berjambang tapi dia tak gosok, rugi. Dia tidak melakukan satu perbuatan yang dia dapat pahala kalau melakukannya. Cumanya yang agak bermasalah sedikit kalau bulu di muka tu keluar daripada had muka. Janggut saya ni contoh. Janggut saya ni melekat di muka, udahnya terkeluar sampai ni orang tak panggil muka dah. Di bawah ni orang tak panggil muka, tetapi ujung dia tu bercantum di muka. Macam orang perempuan contoh, contoh orang perempuan apa dia? Sideburn. Perempuan yang ada sideburn kenapa tak dimekat ni? Saya esok pakai hair. Marah benar ke mikrofon ni kita? Cara tadi elok je melekat ya. Alhamdulillah. Apa buat? Kalau tak sini tak masalah dia dengar kan? Dengar aku yang ni. Saya pakai tu. Terus. Buh sini terus. Ambil terus macam mana?
Okey. Jadi orang perempuan dia ada tumbuh segmen Orang lelaki pun ada, tapi orang lelaki tak adalah segmen yang dia biar menjulur sampai ke ni, lepas dari kawasan muka. Tapi orang perempuan kadang-kadang segmen itu panjang. Okey. Pandangan yang kuat dalam mazhab kita, segala bulu yang ada di muka, kalau dia sudah terkeluar daripada had muka, wajib juga dibasuh. Maknanya orang lelaki bila dia berwuduk, dia kena basuh janggut ni. Kalau janggut dia tu tak tipis, tak tebal macam janggut saya ni, dia kena pastikan seluruh janggut itu terkena air. Tak payah sangat ambil air sekali tu kena tu. Jangan tonton sampai 5 minit di situ je. Buat apa tu? Membasuh janggut. Pakai relax je, tenang je. Selat-selatkan gini dan selesai. Sebab kalau kita tidak membasuh janggut yang terkeluar itu, berdasarkan pandangan yang kuat dalam mazhab kita, wuduk tak sah. Sebab kita tidak membasuh seluruh muka. Walaupun janggut yang terkeluar tu dia dah bukan di kawasan muka, tetapi dia masih berkait dengan muka. Jadi kalau macam orang perempuan, segmen dia panjang, jangan ditarik ke belakang. Dia kena julurkan dan dia kena basuh. Kalau segmen dia panjang, dia saus sikit. Dia lalukan air di situ. Basuh. Lepas tu nak tarik ke belakang telinga, tak apalah. Yang penting telinga dia tu, apa nama segmen tu dibasuh betul. Sebab apa? Segmen ni, bulu segmen ni dia masih dalam had telinga. Dia berada di antara telinga dengan muka, segmen ni. Jadi dia masih berada dalam had muka. Walaupun telinga ni dah keluar daripada muka. Kalau ada orang telinga dia keluar bulu, ada setengah orang betul tak wajib dia basuh. Sebab telinga dah tak termasuk dalam kawasan muka. Penghujung telinga ni je sebagai had dia. Jadi kalau ada segmen begitu, kena pastikan dibasuh. Kalau orang lelaki, kalau tengok cerita Cina dulu je, pendekar-pendekar Cina tu dia punya segmen ni manjang tu. Kalau pendekar Cina tu masuk Islam, dia nak kena wuduk, dia kena begitulah. Okey. Jadi orang perempuan biasanya segmen ni kadang-kadang panjang. Okey. Itu berkaitan dengan basuh muka. Kemudian bila kita basuh tangan, antara masalah yang kadang-kadang tak perasan kalau kuku kita panjang. Sebab bila kuku panjang, bahagian yang di bawah kuku tu, contoh macam kuku sini ada panjang sikit, bahagian bawah itu dia sudah termasuk kawasan zahir. Jadi saya ketika berwuduk kena pastikan tiada kotoran di tangan. Sebab kalau ada kotoran di tangan, kita main tanah contoh, bawa balik daripada kebun, tanah tu ada termasuk dalam tu, kita berwuduk dalam keadaan kita tak keluarkan tanah tu, maknanya bahagian yang sepatutnya kena air sudah ditutup oleh tanah dan tak terkena air, menyebabkan wuduk kita bermasalah. Jadi kalau tangan kita tu ada kotoran dan kuku kita panjang, kita kena lalukan air dan tengok secara zahir tu tak nampak kotoran. Jangan tuan-tuan siap beli kantar nak check, ambil pula mikroskop, nak tengok ada ke tidak. Janganlah begitu Tengok yang zahir saja. Dah tak nampak kotoran, selesai. Sebab bahaya tau. Kalau kita nak berhati-hati sangat, dia bawa kepada was-was. Was-was ni kata Al-Imam Al-Bajuri, tanda bengongnya akal. Jangan tuan-tuan. Orang yang was-was bukan tanda dia itu beramal dengan syariat. Itu tanda dia bengong. Dia tak mengaji elok. Kalau dia mengaji elok, dia tak akan timbul was-was. Tapi ada orang diuji Tuhan dengan was-was. Jadi dia kena belajar dan dia kena tahu apa yang dia perlu lakukan. Sebab kadang-kadang was-was ni gangguan syaitan. Memanglah syaitan dia nak mengganggu kita supaya kita susah, udahnya malas sembahyang. Dia nak bawa ke situ sebenarnya. Okey. Maknanya ketika kita berwuduk, pastikan, ini mungkin kesilapan yang berlaku, pastikan tangan kita, jari tangan dengan jari kaki tidak ada kotoran. Itu kalau kuku panjang lah. Kalau kuku pendek, selesai masalah. Tak perlulah kita nak tonyoh apa, dah tak ada ruang sebab kita dah ketip kuku. Kemudian masa basuh muka juga saya terlupa. Mulut ni, bibir mulut ni dia termasuk kawasan yang kena air. Mesti kena air bibir. Jadi kalau tuan-tuan berwuduk, lepas tu tuan-tuan pergi tutup mulut, takut lipstick, takut lipstick cair, menyebabkan wuduk tak sah. Sebab apa? Sebab bibir ini tidak terkena air. Jadi masa kita berwuduk, kita kena pastikan jangan
Jangan kemam mulut jangan kemam mulut. Nak kemam boleh, tapi lepas tu kena ambil ayuk. Tonyoh belum mulut. Itu. Selesai. Pastikan mulut juga terkena air. Begitu juga pangkal hidung ni, awal hidung ni. Awal lubang tu bukan sampai ke dalam. Ketika masuk muka, pastikan juga kita buat begini di hidung. Sebab kawasan bawah hidung ni, ia termasuk kawasan yang mesti kena air. Maksudnya kalau kita berwuduk dan kita lebih kurang je, takut air tak kena kawasan ni. Dia mungkin tertutup sikit dengan apa semua, takut tak terkena. Tapi mudahnya tak sampai seminit selesai. Tangan basah. Jadi itu antara kawasan yang kita kena berhati-hati sewaktu kita berwuduk supaya wuduk kita sah dan tidak timbul masalah solat nanti sebab wuduk yang tidak sah menyebabkan solat tidak sah. Tapi kalau kita dah habis solat, contoh Allah, wuduk tak buat, macam mana tu kita kena solat sekali lagi. Saya sendiri banyak kali berlaku dalam hidup saya. Lebih dahsyat jadi imam, menguji kesabaran sungguh. Awak pergi surau, dah rakaat yang kedua, tengah rakaat tu baru teringat, ya Allah, tak ambil wuduk lagi. Apa khabar makmum ni Awak kalau keluar, nanti dia kata awak kentut, malu. Tapi kalau tak keluar, berdosa. Udahnya keluar lah. Dia kena amanah. Orang jadi imam, dia kena amanah. Kalau dia ada masalah, dia nak buat macam mana Hatta diajar oleh para ulama, kalau seorang imam katakan dia terbatal wuduk ketika dia solat, dia disunatkan buat gini. Dia tutup hidung ni, macam seakan-akan keluar darah daripada hidung, untuk menjaga aib dia. Dia bukan nak menipu. Dia tak kata ada keluar darah tadi, itu dia nak bohong. Dia buat gini. Dia membuat gitu tidaklah diharamkan oleh syarak. Yang penting jangan kebor hidung darah. Kenapa keluar? Macam tu. Dia tak jawab sebenarnya, tapi orang faham. Oh, darah hidung. Orang faham tu pulang lah. Yang penting dia jangan cover benda yang tak berlaku. Okey, sebab apa? Sebab kalau dia kata sakit perut, itu dia ejek dia orang nanti kan. Nak jadi imam, kerja itu yang masalahnya. Jadi dia kena jaga aib dia. Jadi diajar oleh para ulama, bila kita nak keluar, kita tutup hidung kita. Seakan-akan hidung tu berdarah, jadi kita kena keluar, takut menceceh darah tu. Itu yang disentuhlah secara kasar berkenaan dengan wuduk, berkenaan dengan wuduk. Okey, selesailah bicara tentang wuduk. Jadi kita masuk kepada perbahasan solat. Semalam saya dah study, saya dah tengok berapa muka surat dalam kitab ini yang perlu diambil perhatian. Jadi saya akan pergi kepada satu muka surat ke satu muka surat, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, tanya tak Ustaz? Boleh, silakan buat. Wuduk ni. Tapak tangan ni ada tegang kan? Kita tegang gaduh. Kena kat tapak tangan banyak. Nak cuci payung tu. Macam mana? Kalau tangan tangan contoh terkena gam, kita wuduk tak sah tu, gam tu. Dia mengganggu air daripada keda kepada seluruh tangan. Jadi mau tak mau kena hilangkan. Cuba dah tanya dengan orang macam mana cara nak menghilangkan gam, nak bubuh tina ke apa ke, saya pun tak tahu tu. Tapi gunakan segala cara untuk menghilangkan perkara tu daripada tangan. Katakan sampai sudah habis cuba dah, tak mau juga, berwuduklah setakat yang mampu dan solatlah. Tetapi setelah nanti hilang gam, nanti dia kena qada solat tu. Sebab dia sembahyang dalam keadaan wuduk tidak sempurna, tetapi disebabkan waktu dah nak habis. Buat apa mak? Apa lagi menonyuh tangan, tak habis-habis daripada 2-3 jam tak keluar-keluar. Wuduk apa, waktu nak habis dah ni. Maka ketika itu dia berwuduk takat yang mampu. Tangan dia tu tak apalah nak buat macam mana. Kemudian selepas dia solat, nanti kalau dah lama-lama hilang gam di tangan dia tu, dijumpa tina ke apa benda, cara benda-benda yang boleh menghilangkan gam daripada tangan tadi, maka dia kena kira balik sembahyang yang dia lakukan sepanjang tangan dia ada gam tu berapa banyak, dan dia qada. Kena qada segera ke? Tidak. Mudahnya lepas sembahyang buat satu solat.
Katakan dia sembahyang zuhur 2 kali, dia sembahyang dalam keadaan tangan bergam. Jadi 2 hari selesai. Lepas sembahyang zuhur buat sembahyang zuhur, lepas tu asar buat asar. Jadi dia mudah. Itu cadangan lah. Tapi kalau rasa nantilah, ya silakan. Tapi bahaya, takut kalau awak qalu, macam mana? Kalau awak qalu tak sempat nak habiskan solat tu macam mana? Yang itulah yang ditakuti, sebab itu kita seeloknya usahakan supaya segerakan solat-solat yang telah lepas, yang tidak sempurna tersebut. Silakan puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana buat? Saya tak dengar. Waktu malam kita lupa krim muka, letak apa? Okey. Baik, dia apa, puan ni tanya sebelum tidur tu, dia lotion lah. Tak lotion krim. Selalu orang lelaki dia tak letak krim dah. Orang perempuan selalu letak, sebab orang lelaki ni tak letak pun handsome katanya. Orang perempuan memang Allah Taala bagi kepada dia apa sifat kecantikan itu, maka letak krim. Saya ingatlah kalau saya tak krim masa sekolah menengah, takut tumbuh jerawat kan. Dah tua-tua ni tak adalah buat krim. Kalau saya letak, rasa orang perempuan saya pun takut tu. Orang rumah dia takut, abang kena pakai krim banyak kan ni. Okey, lepas dia bangun tidur, dia nak berwuduk, dia rasa muka dia macam ada berminyak-minyak lagi. Macam ada licin-licin lagi. Macam mana wuduknya, sah atau tidak? Sah. Wuduknya sah kerana yang dia rasa tu bukannya ada minyak sungguh. Dia lebih kepada kesan saja. Benda tu dah tak ada dah. Tapi katakan dia punya lotion tu dibuat daripada tanah liat. Katakan, saya tak tahulah lotion tanah liat, tanah Lubuk campur tanah Kuala, campur tanah Kuala Lumpur. Dibaca dengan berapa ayat contoh, katakanlah kan. Udahnya pagi tu memang ada lagi ni. Boleh kutip lagi, boleh kopak lagi. Masa kalau dia berwuduk dalam keadaan benda tu masih ada, tak sah wuduk dia. Tapi kalau dia letak lotion, lepas tu dia dah bersihkan muka, macam ada minyak-minyak lagi, yang tu sebenarnya hanya kesan saja. Tapi benda tu dah tak ada dah. Benda tu dah tak ada. Tapi kalau contoh macam tina, tina masalah tu. Apa namanya yang cat kuku tu, liquid yang tu perempuan sebut tu lah. Saya nak menyebut juga, kita orang Lubuk nak menyebut tak berhenti dia kalau benda tu boleh dikikih, maknanya itu menghalang daripada sahnya wuduk. Tapi kalau dia contoh dia pakai pewarna semata-mata, dan kalau dikikih pun dah tak keluar dah, dia warna lekat, dia tak ada apa serbuk kalau dikikih, maka ketika itu tak ada masalah. Sama jugalah kalau tangan kita terkena pen, terkena dakwan, dan dibasuh kekal lagi dakwan, jadi tak ada masalah. Melainkan kalau terkena cat, cat tu biasa dia ada lagi, kita kuih tu mahu dia keluar, jadi ketika itu terhalang. Jadi kena gunakan apa cara untuk menghilangkannya. Kalau tak mahu juga hilang, maka dia pergi kepada soalan puan tadi. Wallahualam. Okey, boleh? Kalau tak ada soalan, saya nak terus kepada kita masuk dalam perbahasan solat. Okey, Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu, dalam surah saya ini muka surat 533, beliau datang kepada peringkat awalnya tentang solat bila difardukan. Jadi antara yang beliau sebut, dan saya rasa ini juga satu kerugian kita tidak melakukannya, iaitu beliau menceritakan tentang sembahyang sunat. Okey, 533 yang beliau sentuh ni iaitu sembahyang sunat subuh. Dia tidak membatalkan sembahyang, tetapi satu perbuatan yang mungkin kita tak pernah buat dalam hidup kita. Saya pernah buat tapi tak selalu, sebab malu.
Iaitu apa dia? Sebenarnya kata Al-Imam Al-Bajuri, wa yusannu an yafsila bainahuma, ay baina salat sunnati as-subhi wa salatil fajri, salat as-subhi yafsil bainahuma wa baina as-subhi walau qada'an bi daj'atin. Disunatkan sebenarnya untuk orang lelaki dan juga orang perempuan, selepas kita sembahyang sunat subuh, kan lepas azan tu disunatkan kita sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu, dan jangan dilepaskan peluang, sebab 2 rakaat itu lebih baik daripada segala dunia dan isi-isinya. Maksudnya besar pahala tu. Buat senang je. Selepas kita sembahyang sunat tu, disunatkan kita buat apa sebelum sembahyang fardu? Baring. Tapi jangan baring beria. Pergi masjid, apa yang buat bantai-bantai? Nak baring? Udahnya orang gerak dia. Bangun, orang nak sembahyang je kan. Sunat baring. Tapi sepanjang hidup saya, tak pernah saya tengok lagi orang buat di masjid. Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, guru saya, pernah buat. Udahnya marah dia orang masjid. Datang nak sembahyang ke datang nak tidur? Guru saya di Mesir, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Cuma yang marah tu cakap Arab lah, saya terjemah ke Melayu. Sunat sebenarnya kita berbaring. Baring seperti kedudukan mayat di dalam kubur. Maksud dia apa? Lepas kita sembahyang sunat, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sunat kita baring. Baring atas lambung kanan. Lambung kiri pun boleh, busuk kiri boleh, tapi sunatnya belah kanan. Kita baring seperti baringnya orang dalam kubur tu. Dan disunatkan ketika kita baring tu, kita membayangkan, beginilah keadaanku sewaktu aku pulang ke alam barzah nanti. Jadi setiap hari awal pagi tu kita mengingati kematian. Dan mengingati kematian ni bagus, sebab dia walaupun seram juga tak kematian ni, tapi kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, kematian ini adalah satu permusafiran. Contoh kata Imam Al-Ghazali, kita Ihya Ulumuddin, kalau ada keluarga kita meninggal, contoh seorang keluarga je meninggal, dia sedih. Memanglah biasanya kita akan sedih. Kalau orang ketawa, kita punya susah hati. Kenapa ketawa? Meninggal dah ayah saya. Kita pun kata, awak ada masalah apa kan? Okey, biasa kita akan sedih. Tapi sedih tu hendaklah dikawal dengan kenyataan. Imam Ghazali kata beliau, sebenarnya dia bermusafir. Contoh macam 2 orang yang nak pergi ke satu tempat. Nak pergi ke satu tempat, yang tempat itu adalah tempat tinggal dia. Contoh katakan saya dengan Ustaz Yusof, esok saya nak musafir ke Kuala Lumpur. Katakan Ustaz Yusof nak ikut sekali. Hari Ahad kami balik. Hari Ahad tu Ustaz Yusof keretanya, saya kereta saya. Udahnya lebih kurang setengah jam lagi saya nak sampai Kuala. Saya Yusof call, ada kat mana? Saya kata saya masih di RNR. Oh, orang dah, kita dah sampai dah. Awak dah sampai dah. Sedih ke saya? Allah dah sampai. Lepas tu teriak tepi area, "Mampu ni, kawan saya dah sampai." Lah jalan dah terus, jumpa dah lagi. Kata Imam Ghazali, begitulah sebenarnya hakikat kematian. Walaupun ada orang meninggal awal daripada kita dan kita sedih, hakikatnya dia sampai dulu. Kita pun akan pergi jumpa dan kita akan jumpa dengan dia tak lama lagi. Cuma berapa lama tu Allah Alam lah. Maknanya kita anggap tak apa, dia dah jalan dulu, nanti kita akan jumpa semula. Jadi dia akan mengubat. Sebab tu antara doa kita bila kita pergi ziarah kubur, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atas kaum mukminin yang berada di kubur ini. Kamu semua mendahului kami dan kami akan menuruti kalian selepas ini. Baik, kamu sampai dulu, tak apalah, tunggu kami nanti kami sampai. Jadi nak katanya sebenarnya kematian tu walaupun kita sedih, tapi kita kena didik perasaan kita bahawa dia adalah satu permusafiran. Tak sepatutnya kesedihan melampau kerana dia umpama 2 orang yang bermusafir tadi. Orang tu sampai awal, tak apalah, jadi kita sampai. Tak perlu rasa sedih yang bersangatan, sebab kita akan kembali. Ambil contohlah 100 tahun akan datang. Kalau saya kata 100 tahun akan datang kita jumpa sini, siapa yang boleh datang?
100 tahun lagi kita buat kursus solat pula. Tak ada siapa sampai. Sebab kita semua dah balik dah. Kita dah sampai ke tempat abadi, ke kampung asal kita. Jadi maknanya antara sunnah subuh tu setiap hari tu kita baring. Yang ni jarang orang buat. Dan saya pun nak buat jadi susahnya hati takut terkejut dia orang. Tapi dah saya sebut di surau ni, di masjid ni, dan tuan-tuan ahli jemaah masjid, besok boleh lah. Besok subuh, lepas mayang, tapi janganlah lama penuh kan. Sikit je duduk dalam seminit. Terasa, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ya Allah, rahmati aku dalam kubur nanti, ya Allah. Bangunlah balik. Udahnya dia khokah situ. Masuk Sukabur ni tuan-tuan, masuk Sukabur nanti. Jadi orang perempuan macam mana? Orang perempuan baring lah. Orang cuba orang perempuan baring lah di tempatnya. Jangan dia pun pergi ke depan baring, kita punya terkejut kan. Okey, ini nak semayang ke nak baring Jadi ini antara perbuatan sunat yang ditinggalkan oleh kita. Jadi satu kesilapan juga, sebab dia satu perbuatan yang dituntut tetapi ditinggalkan. Saya pernah buat di Pahang, tapi saya tak berani buat kat depan. Saya duduk kat belakang, baring kejap. Imam tu dia tahu, irtija', dia kata, berbaring. Dia tahulah sunnah tu. Okey, kawan saya okey, itu perbahasan yang pertama. Ya Allah, dah 10.45. Kita ikut SOP kena habis 10.45. 5.42. Okey. Marah di Jabatan Agama. Sebelah 5 je. Macam mana? Macam mana tuan? Boleh lagi? Ada soalan tak nak tanya? Kalau tak ada, saya masuk sikit lagi Okey. Iaitu yang keduanya, yang juga disentuh oleh Al-Imam Al-Bajuri. Ini tak cerita tentang terperinci solat ni, kita lebih kepada awal-awal dulu mukadimah dulu. 5.42, muka 5.42, iaitu dibicarakan tentang semayang sunat duha. Semayang sunat duha paling banyak 8 rakaat. Dan kata Al-Imam Al-Bajuri, wa waqtuha min irtifa'i syams ay karumhin wal ikhtiyaru fi'luha 'inda mudhi rub'in nahari fayakun fi kulli rub'in salatun. Kata Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu, antara yang disunatkan adalah sembahyang sunat duha. Rugi juga kalau kita tak sembahyang duha ni. Eloknya kita laksanakan sembahyang duha dalam hidup kita. Cuma masalah yang pernah saya tengok di sebagian tempat, dia bagus dah nak sembahyang duha, tetapi dia menengok saja titit masuk waktu syuruk, terus dia bangun terus sembahyang. Dia kata dah masuk waktu duha, sebab dia kata dah masuk waktu syuruk. Dia faham masuk syuruk. Syuruk tu apa dia? Matahari timbul. Di tempat kita tu, sebab kita dah tak nampak sebab bangunan macam-macam. Tapi kalau lah bangunan ni tak ada langsung, ke tanah rata saja di Kuala ni, kita akan nampak waktu syuruk itulah matahari keluar daripada ufuk. Dan saya pernah menengoknya di atas puncak gunung Tursaina. Waktu kami naik gunung Tursina, tempat Nabi Musa dapat wahyu tu, kitab Taurat tu, dia berbagi kami naik sebelum subuh, sembahyang subuh di atas puncak. Kemudian nunggu, kita nampak dah merah-merah tu di ufuk timur, tapi tak nampak lagi matahari. Maknanya tak masuk lagi waktu syuruk, subuh masih ada. Kemudian dah makin cerah, tapi bulatan matahari tu tak keluar lagi. Jadi maknanya tak, subuh masih ada walaupun dah cerah. Lepas tu tiba-tiba dia terkeluar. Habislah subuh. Itulah waktu syuruk. Jadi ada orang ingat waktu sembahyang duha ni adalah waktu itu, sedangkan yang betulnya bukan. Dia kena tunggu sampai matahari tu pada mata kita setinggi, orang kata segalah dalam kitab Arab dia kata karumhin, seperti satu tombak. Galah kita tu gambarnya lebih kurang macam tombak jugalah Jadi setinggi tombak. Lalu kata para ulama kita, iaitu sekitar lebih kurang 12 minit selepas masuk waktu syuruk. Cuma yang difatwakan di Malaysia, atas dasar berhati-hati, 28 minit selepas waktu syuruk. Jadi orang yang sembahyang duha,
ada yang melakukan kesilapan dengan dia terus sembahyang sunat duha ketika masuk waktu syuruk, sedangkan waktu tu masih tidak lagi boleh melakukan solat. Kita tidak boleh melakukan solat ketika matahari terbit. Dan waktu matahari terbit di atas gunung Tursina tu, orang Jepun yang sama-sama naik gunung dengan kami tu, masa tu demo pun berdoa lah macam-macam doa demo. Baru kita tahu antara hikmah Nabi tak bagi kita solat di waktu itu, kerana orang yang tidak menyembah Allah sebahagiannya beribadah pada waktu itu. Jadi kita tak nak sama dengan mereka. Okey, jadi itu berkait dengan solat sunat duha, solat sunat duha. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi 543 saya nak ambil ini yang terakhir, sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat tarawih yang insya-Allah moga-moga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Moga Tuhan berkati kita pada bulan Rajab ni. Bulan ni pahala banyak sungguh, lagi banyak daripada bulan Sya'ban akan datang. Sebab bulan haram iaitu 4 bulan, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. 4 bulan ini adalah 4 bulan yang pahala paling banyak, tapi dosa pun paling banyak. Kalau siapa buat dosa, perbuatan yang sama, dosa yang sama, mengumpat orang je tu, sambil-sambil motong bawang tu mengumpat. Mengumpat ni termasuk dosa besar kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi. Janganlah kita mengata ke orang. Letih kita di akhirat nanti nak mencari dia. Dosa kita dah tak larang dan tanggung dah. Tak payah nak mengata ke orang. Jadi katakan satu orang dia mengumpat pada bulan Safar dan dia mengumpat cara yang sama juga pada bulan Rajab, dosa mengumpat pada bulan Rajab lagi banyak pada dosa mengumpat pada bulan Safar. Begitu juga pahala. Orang yang sembahyang duha pada bulan Rajab dengan orang sembahyang duha pada bulan Safar, contohnya pahala orang yang solat beribadah pada bulan haram antara bulan Rajab lagi banyak daripada pahala orang yang beribadah pada bulan-bulan yang lain, melainkan bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan yang paling banyak sekali pahala lah, paling banyak sekali pahala berbanding dengan bulan-bulan haram sekalipun. Jadi bila kita masuk bulan Ramadan, maka kita akan melakukan sembahyang sunat at-tarawih. Sembahyang sunat at-tarawih. Sembahyang sunat tarawih ni kita kadang-kadang sebagai tempat sembahyang 8 rakaat. Kita sembahyang 8 rakaat. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sembahyang sunat tarawih ni 20 rakaat. Sebab tu sebagai tempat dia kata kita sembahyang 20 rakaat, jangan buat 8. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i kita mengatakan sembahyang sunat tarawih adalah 20 rakaat. Kata Al-Imam Al-Bajuri, kata beliau, wa muqtada hadzal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lahum lailatain faqat wal masyhur annahu kharaja lahum salas layalin. Lepas tu dicerita macam-macam. Kemudian kata Al-Imam Al-Bajuri, wa kana yusalli bihim 8 rakaat. 8 rakaatin lakin kana yukammiluha 20 fi baitihi. Jadi ada orang berhujah Rasulullah sembahyang 8 rakaat je. Jadi kata Imam Al-Bajuri, Rasulullah sembahyang 8 rakaat berjemaah dengan para sahabat. Yang baki Nabi lakukan di rumah. Sebab Nabi hanya keluar 3 malam je sembahyang tarawih dengan para sahabat. Sebab Nabi takut Allah Ta'ala wajibkan sembahyang tarawih ke atas umat Nabi. Sebab Nabi tak nak banyak sangat tanggungjawab. Sebab bila banyak tanggungjawab, nanti ada yang tak buat. Bila ada yang tak buat, ada yang berdosa. Nabi tak nak kita ada terkait dengan dosa. Jadi Nabi tak berani nak keluar. Jadi Nabi sembahyang 20 juga, cuma 8 di rumah, yang baki main lagi 12 ya. 8 di rumah, 12 rakaat lagi Nabi sembahyang di rumah 8 di masjid bersama dengan para sahabat, 12 lagi di rumah. Jadi kalau siapa sembahyang tarawih 8 rakaat saja, itulah tarawih dia. Di rumah pun ya, di masjid pun ya. Maknanya dia tidak sempurna lagi sembahyang tarawih berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau ada juga yang nak buat 8, ada jugalah para ulama yang mengatakan sembahyang tarawih 8 rakaat. Ada.
cuma bukan dalam mazhab Syafi'i. Jadi saya sebut ni nak menyatakan bahawa kalau kita ada peluang, ada kekuatan, kemampuan, mayanglah 20 rakaat 20 rakaat. Kerana itu asal dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tapi kalau ada tempat lain buat 8, jangan kita nak bergaduh pula, sebab tahulah kita ada juga perbezaan pandangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i kata sekurang tarawih itu bilangan rakaatnya hendaklah 20. Kurang daripada 20 main tak dinamakan sebagai tarawih. Dia hanya dianggap sebagai menghidupkan malam. Dapatlah pahala menghidupkan malam, tapi tidak dianggap sembahyang itu sembahyang tarawih. Tapi dalam mazhab yang lain, tak ingat saya dalam pandangan, salah satu pandangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa 8 rakaat pun sudah memadai untuk sembahyang tarawih. Dan yang terbaik, setiap satu malam itu dibacakan Al-Quran berterusan sehingga khatam Al-Quran di dalam solat. Itu yang paling terbaik. Yang terbaik. Baik, kata beliau, kata Imam Al-Bajuri, kalau kita nak susun setiap malam satu juzuk. Itu yang paling terbaik. Juzuk pertama malam pertama, juzuk kedua malam kedua, berterusan sampailah habis 30. Cuma kalau nak apa, kalau nak berhati-hati malam ke-29 tu tak tahu kan besok ni macam mana cerita, ataupun tengok kalau malam tu malam terakhir, besok mungkin apa namanya kalau malam tu hanya 29 Ramadan tahun 29, maka malam terakhir tu bacalah dua juzuk. Yang terbaik memang bukan dibaca surah-surah lazim yang kita baca tu, tapi boleh juga. Cuma yang terbaik bukan itu. Dianggap juga satu kesilapan. Tapi kesilapan bukan yang membatalkan sembahyang dan bukan membawa kepada dosa, tetapi kesilapan dari sudut yang terbaik apa? Yang terbaik, kalau boleh masjid dia memastikan dibaca 30 juzuk. Maksudnya dalam hidup kita setiap bulan Ramadan kita dengar 30 juzuk Al-Quran Al-Karim. Guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, satu malam lebih kurang 3 juzuk boleh baca. Satu malam. Kata beliau ni ringkas lah. Sebab zaman sahabat, mereka sembahyang 20 rakaat, habis rakaat yang ke-20 sekali dengan witir tu kelang kabut balik rumah. Sebab apa? Takut terlepas sahur. Mereka start tarawih lepas Isyak straight sampai bila? Sampai dah dekat-dekat nak habis sahur. Balik kelang kabut sebab takut sampai rumah, kalau lambat takut baru nak start orang dah azan, dia tak ada nak sahur. Itu cara sembahyang para sahabat. Mereka straight, dan begitu juga cara Rasulullah, khususnya pada 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir yang paling afdal tidak tidur sama sekali bagi yang berkemampuan lah. Tapi kalau doktor kata jangan tak tidur Kang, jadi masalah lain. Itu kena tidur atas dasar menjaga nyawa. Tapi kalau tak ada sebarang masalah kesihatan, afdal 10 malam terakhir tak tidur. 20 malam yang terawal tak apa, kebanyakan malam kita hidupkan 5 jam ataupun 3 jam kita tidur. Tapi 10 yang terakhir eloknya tak tidur langsung, besok pagi baru kita tidur untuk kita menghidupkan 10 malam yang terakhir. Jadi kalau guru saya 10 malam setiap malam tu beliau baca lebih kurang 3 juzuk Al-Quran. Jadi dalam bulan Ramadan paling pasti 3 kali khatam Al-Quran dalam solat tarawih. Dan kadang-kadang kalau beliau baca lebih, mungkin dapat 4 kali khatam, dan kadang-kadang dapat 5 kali khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Jadi masa itu kita baru terasa syok sikit dapat melaksanakan sembahyang tarawih seperti zamannya Nabi dan para sahabat. Jadi yang kita baca kuliah qul huwallahu surah lazim tu sah sembahyang, tetapi yang afdal bukan begitu. Yang afdal memang dihidupkan malam dengan membaca Al-Quranul Karim. Okey, itu saja daripada saya nampaknya. InsyaAllah ada pertemuan akan datang. Pertemuan minggu depan kita akan mula masuk kepada perincian tentang solat. Kita akan masuk ikut rukun, agak takbir, apa masalah yang kadang-kadang berlaku dalam takbir, kita akan masuk secara terperinci. Hari ini lebih kepada mukadimah, dan moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja daripada saya. Minta maaf di atas keterlewatan masa, dekat 15 minit juga kita lewat. Moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tangguhkan majlis kita dengan selawat Al-Imam Asy-Syafi'i. Antara cara ulama Azhar Asy-Syarif, budaya dema, ulama-ulama di Mesir sana, kalau mereka habis saja majlis, mereka tutup majlis mereka dengan selawat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana ada orang mimpi jumpa Imam Syafi'i. Orang tanya, apa yang telah Allah lakukan kepada anda? Kata Imam Syafi'i, Allah ampunkan dosa saya.
Lalu yang bermimpi tanya, dengan sebab apa Allah ampunkan dosa anda wahai Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, dengan sebab selawat yang saya karang, yang saya cipta, yang saya tulis di dalam kitab Ar-Risalah, dalam kitab beliau. Bila ulama cari balik selawat tu, maka mereka mengamalkan dengan harapan sebagaimana Allah ampunkan dosa Al-Imam Syafi'i, moga kita juga diampunkan Allah dengan berkat selawat ini. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan selawat Al-Imam Syafi'i, dan tuan-tuan semuanya hafal selawat ni. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairul jazak. InsyaAllah ada umur kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.